الحمد لله القائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Membina Generasi Berilmu dan Beradab. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermulanya sesi persekolahan tahun 2026 minggu hadapan, anak-anak kita akan menempuh kelas dan persekitaran yang baru. Inilah masanya untuk menanam azam dan tekad baharu dalam menuntut ilmu, kerana dengan ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala serta mampu membezakan antara hak dan batil. Tanpa ilmu, kehidupan akan kehilangan arah dan tujuan, mudah terjerumus ke lembah kesesatan dan terdedah kepada kehinaan di dunia dan di akhirat. Banyak permasalahan umat Islam pada hari ini berpunca daripada pengabaian terhadap kewajipan menuntut ilmu yang sahih dan seimbang. Gagal mengurus perbezaan pandangan adalah tanda kurangnya ilmu. Mudah terpengaruh dengan ajaran sesat juga mencerminkan kejahilan terhadap penguasaan ilmu. Sikap melampau dan menjadikan isu politik sebagai medan permusuhan juga adalah akibat keterbatasan ilmu. Bahkan gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa turut berpunca, sama ada disebabkan kejahilan atau kegagalan menjadikan ilmu sebagai perisai yang menahan diri daripada dosa. Ilmu yang bermanfaat seharusnya menjadikan seseorang itu lebih beradab, berlapang dada dalam perbezaan, matang dalam membuat keputusan, serta semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin angkuh, keras dan suka berbala. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa menuntut ilmu adalah amanah dan ibadah yang mampu menyelamatkan diri dan keluarga daripada kejahilan dan kemunduran. Hadirin jemaat yang dimuliakan, anak-anak kita perlu dibimbing untuk memahami kefarduan menuntut ilmu, disertai niat yang ikhlas dan azam yang kukuh. Kita harus sedar bahawa tanggungjawab mendidik anak mesti bermula di rumah melalui teladan, akhlak dan contoh nyata yang ditunjukkan setiap hari, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dan mengajar para sahabat radhiyallahu anhum. Jika kita mengharapkan anak-anak supaya berdisiplin, maka disiplin itu perlu dizahirkan dengan sikap dan amalan kita. Jika kita ingin mereka mencintai masjid, maka kitalah yang perlu terlebih dahulu membudayakan salat berjemaah dan memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan mereka dekat dengan Al-Quran, maka kitalah yang perlu memulakan langkah dengan membaca, menghayati dan membimbing anak-anak bersama-sama. Inilah pendidikan yang membina, bermula daripada qudwah sebelum kata-kata. Dalam usaha menanam ilmu dan membina jati diri anak-anak juga, kita perlu memberi keutamaan kepada 3 asas utama yang menjadi teras kekuatan seorang Muslim, iaitu hubungan dengan Al-Quran,
pemeliharaan ibadah salat serta penguasaan ilmu fardu ain. Tiga asas ini bukan pilihan, tetapi keperluan yang mesti diperkasakan secara seiring oleh ibu bapa dalam membina sebuah keluarga yang berteraskan agama. Tanpa asas ini, pendidikan anak-anak akan pincang walau setinggi mana pencapaian akademik mereka. Justru, marilah kita meneliti dan memulakan dengan asas yang pertama, iaitu membina hubungan yang kokoh antara anak-anak dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah petunjuk kepada jalan yang lebih benar, yakni agama Islam, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang melakukan amalan saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Hadirin jemaat yang dimuliakan, setelah diperkukuh hubungan anak-anak dengan Al-Quran, maka aspek kedua yang perlu diberi perhatian ialah ibadah solat. Solat adalah tiang agama dan penanda arah sebenar hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada sesi baharu persekolahan kali ini, marilah kita menilai kedudukan solat anak-anak yang kita cintai. Apakah anak-anak cakna terhadap waktu solat? Adakah mereka mampu menyempurnakan solat 5 waktu tanpa perlu sentiasa diingatkan? Sesungguhnya, disiplin solat perlu dipupuk sejak kecil, kerana itulah asas yang membentuk akhlak, kewarasan dan kekuatan diri anak-anak. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anak kamu menunaikan solat ketika berumur 7 tahun dan hukumlah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur antara mereka. Riwayat Abu Daud. Ingatlah, pendidikan solat bukan sekadar memastikan anak-anak tahu solat, tetapi mereka perlu menghayati bacaan, tepati waktunya, dan berusaha meningkatkan kualitinya dari masa ke masa sehingga lahir perasaan ihsan, iaitu merasai ibadah seolah-olah mereka sedang berhadapan dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaat yang dirahmati, aspek seterusnya yang perlu diberi perhatian adalah penguasaan anak-anak terhadap ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan setiap muslim. Ibu bapa bersama para guru memikul tanggungjawab besar untuk memastikan anak-anak menguasai ilmu ini dengan baik, bukan hanya di sekolah, tetapi melalui bimbingan, pemantauan dan teladan berterusan di rumah. Ilmu fardu ain terbagi kepada 3 cabang utama: akidah, fiqh dan tasawuf. Ilmu akidah meneguhkan keyakinan kita terhadap kalimah syahadah dan rukun iman yang 6. Ilmu fiqh membimbing amalan kita melalui penghayatan rukun Islam yang 5. Manakala ilmu tasawuf menekankan konsep ihsan, iaitu hubungan mendalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuang sifat mazmumah, iaitu sifat tercela, dan menghiasi diri dengan sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji. Ketiga-tiga cabang ini membentuk individu muslim yang bukan sekadar mengetahui hukum hakam, tetapi menghidupkan agamanya melalui kefahaman, penghayatan dan amalan yang konsisten dalam kehidupan. Selain itu, penguasaan terhadap ilmu duniawi juga penting sebagai persiapan menghadapi cabaran masa depan. Ilmu-ilmu fardu kifayah seperti sains,
teknologi, digitalisasi ekonomi dan pengurusan tidak boleh diabaikan sama sekali. Walaupun ilmu fardu ain menjadi keutamaan, penguasaan ilmu-ilmu ini secara kolektif membantu keberlangsungan dan kemajuan kita umat Islam. Sidang Jumaat yang berbahagia, sempurna permulaan sesi persekolahan dan tahun yang baru ini. Marilah kita semua memperbaharui tekad serta meningkatkan kesungguhan dalam menuntut dan menggali ilmu. Kepada anak-anak yang melangkah masuk dalam persekolahan, sematkan dalam jiwa bahawa menuntut ilmu dengan hadir ke sekolah bukan sekadar rutin harian, tetapi satu amanah besar yang menentukan arah kehidupan, membina jati diri dan mencorakkan masa depan agama serta ummah. Buat ibu bapa, amanah mendidik tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada sekolah semata-mata, kerana ibu bapa adalah madrasah pertama yang menyalakan kecintaan anak-anak terhadap ilmu melalui perhatian, dorongan dan qudwah yang hidup di rumah. Manakala para guru pula memikul amanah yang lebih besar daripada sekadar menyempurnakan silibus, iaitu berperanan sebagai murabbi yang membentuk akhlak, mematangkan pemikiran dan membina jati diri anak bangsa. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Pertama, kita hendaklah memperbaharui niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana ilmu yang diiringi dengan keimanan serta keikhlasan akan mempermudah jalan kita menuju ke syurga. Kedua, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab berterusan dalam mendidik anak-anak dengan membimbing, memantau dan membentuk akhlak, disiplin serta potensi mereka agar tidak terjebak dalam perkara yang sia-sia lagi melalaikan. Dan yang ketiga, kita hendaklah menyeimbangkan pendidikan duniawi dan ukhrawi anak-anak. Selain ilmu fardu ain, mereka perlu didedahkan kepada ilmu fardu kifayah agar kelak menjadi generasi beriman, berakhlak, berilmu, berkemahiran serta mampu memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana'al layli sajida wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kamukah yang lebih baik, atau adakah orang yang taat beribadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sempurna yang dapat menerima pengajaran dan peringatan. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمور سلطان الشرف بن إدريس الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح بن عبد العزيز الشاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك بولي عهد سلمور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف بن إدريس الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد يا الله kukuhkanlah akidah umat Islam berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم بالصلاة.